Baik, kita tengok apa yang okey. Jadi lemak yang tak baik kan, contohnya ada dalam daging lembu, daging kambing, dalam sausage dan proses food lah. Dalam sausage, dalam daging burger, pada kulit ayam, pada bontot ayam, banyak lemak tak baik. Lepas tu dalam butter, mentega, lepas tu dalam ada juga lah sikit dalam minyak kelapa dengan minyak sawit, kan. Sebab minyak ni dia dalam kandungan minyak tu dia ada banyak yang yang tepu, ada juga yang tak tepu. Itu yang jadi termasuk juga kat sini. Tapi overall boleh guna jugalah. Lepas tu kita ada cheese, aiskrim, kita ada coklat, makanan bergoreng. Yang ni yang lemak yang tak baik, saturated fat. Okey, macam mana kita nak kenal dia jenis lemak tepu ke tak tepu? Kalau dia lemak tepu, bila kita letak di dalam peti sejuk dia akan jadi beku. Dan kalau dia beku tu kita tahulah dia adalah lemak lemak tepu yang kurang baguslah. Yang itu lemak kulit daging, kulit ayam, margarin, semua jenis makanan bergoreng ni kan. Kalau kita perasan contoh mi goreng bila kita masuk dalam peti sejuk, kalau kita buat keluar balik kita akan nampak minyak dia tu membeku kan. Membeku gitu. Okey, jadi ini ada lemak tepu yang kurang bagus lah. Okey, lagi satu lemak yang tak bagus ni nama dia trans fat. Trans fat ni pun sebahagian daripada lemak tepu sebenarnya. Jadi trans fat ni dia asalnya adalah daripada yang terhasil kan daripada proses sesuatu makanan tu. Ketika sesuatu makanan diproses, ketika terdedah kepada suhu yang tinggi, jadi terhasillah trans fat tu. Kan contohnya minyak sayuran, minyak tu dalam bentuk liquid dan bentuk cair, tapi diproses menjadi pepejal seperti margarine kan. Ini adalah trans fat. So minyak yang cecair itu ditukar kepada beku, ini adalah trans fat. Contohnya margarine kan. Sebab benda ni dulu orang cerita dia sebab nak gantikan butter. Butter kan dia beku kan. Dia pepejal. Butter ni digunakan untuk buat kek supaya dia tahan lebih lama dan dia tahan lebih lama dan bentuk dia cantik. Dia stable kan. Jadi kuih-muih tu nampak cantik kan. Sebab tu orang gunakan butter dan rasa dia pun lebih sedap. Cumanya dia tukar kepada margarine. Dia hasil dan dia boleh simpan lebih lama. Okey. Okey, dengar ke? Boleh dengar ke? Halo. Dengar. Boleh dengar tadi ada call masuk. Okey. Jadi sebab dulu orang pakai butter untuk dapatkan tekstur kuih tu pepejal. Sekarang ni orang tukar kepada margarine sebab margarine ni jauh lebih murah. Kan orang nak untung kan. Jadi seorang guna margarine untuk dapatkan tekstur dan tahan lama kuih tu. Itu tujuan dia orang tukar tu. Tapi dia tak bagus untuk kesihatan sebab dia tinggi trans fat. Trans fat ni dia melekatlah pada saluran darah kita, menyumbat pada saluran darah kita, menyebabkan kita dapat darah tinggi kan, penyakit jantung dan sebagainya lah. Contoh-contoh trans fat ni terdapat dalam biskut sebab biasanya biskut ni memang kita letak margarine kan, donat, kek, ada fast food, burger, kentang goreng pun semua proses food ni bila terdedah kepada suhu yang tinggi dia akan menghasilkan trans fat. Kan, sebab tu minyak masak yang biasa tu minyak kelapa sawit ke apa ke, bila kita goreng dia ulang-ulang kali bila dia terdedah banyak kali kepada high temperature, pada temperature yang tinggi, dia akan menghasilkan trans fat. Jadi lagi banyak kali kita guna dia, recycle dia, lagi banyak trans fat ada dalam tu. Jadi lagi bahaya. Jadi sebaik-baiknya kita guna sekali je lah. Kan? Sebaik-baiknya kan. Minyak yang goreng-goreng itu. Okey, 3 menu yang bahaya.
menurutnya dulu Menteri Kesihatan Dr. Subramaniam, itulah rakyat Malaysia ni biasalah makanan menu biasa, nasi goreng, ayam goreng, keropok, keropok ikan sebab ni makanan tinggi garam kan. Jadi ini semuanya meningkatkan risiko lah untuk dapat sakit jantung dan angin amal atau stroke, kena stroke kan. Jadi makanan-makanan rakyat Malaysia yang biasa ni memang dia agak risiko tinggi lah untuk mendapat penyakit-penyakit jantung dan stroke. Tapi inilah makanan rakyat Malaysia kan. Jadi sebab itulah kita punya rakyat Malaysia ni ramai yang tak sihat kan. 50% orang dewasa berat badan berlebihan. Jadi separuh daripada rakyat Malaysia ni gemuk kan. Sebab kita punya pemakanan kita hari-hari ni lah kita makan nasi goreng, ayam goreng. Jadi inilah benda yang kita kena ubah. Sekali-sekali kita makan tak apa, tapi kalau hari-hari kita makan benda yang sama, dia memberi kesan yang tak baik untuk kesihatan kita. Okey, lagi satu kolesterol. Kolesterol ni dia dapat daripada kolesterol ni sebenarnya adalah lemak yang terhasil daripada binatang lah. Badan kita sendiri pun mengeluarkan kolesterol ni kan. Dan binatang-binatang ada mengeluarkan kolesterol. Jadi dalam lemak binatang tu banyak kolesterol lah. Contohnya kat sini kalau dalam ayam tu, tongkeng ayam tu sangat tinggi. Kolesterol dia sampai 300 mg kolesterol kan. Kolesterol jahat lah. Kolesterol ni pun ada dua, ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Kolesterol baik ni dipanggil HDL, High Density Lipoprotein. Yang tak baik tu LDL, Low Density Lipoprotein. Jadi yang ni banyak, tongkeng ayam ni dia banyak kolesterol yang tak baik lah, kolesterol jahat. Jadi 300 mg. Jadi kita hati-hatilah bila kita makan tu, kita ingat sikit lah, ni bahaya ni, banyak sangat kolesterol jahat. Kan? Contohnya dada ayam tu kurang sikit dan 38 gram je berbanding 300 gram dalam bontot ayam kan, 10 kali ganda tu. Jadi kita hati-hatilah dengan kolesterol. Okey, jadi dalam kuota kita dalam sehari kan, kuota untuk lemak tepu dengan lemak trans. Jadi untuk lelaki boleh ambil lemak tepu sehari dalam 30 gram, perempuan dalam 20 gram. Trans fat pula sebab dia sangat bahaya, jadi tak boleh ambil lebih daripada 5 gram, 5 sikit je boleh ambil. Tapi yang ni kan banyak dalam trans fat ni banyak dalam biskut, dalam burger, dalam processed food, dalam makanan bergoreng kan. Kita bayangkan banyak mana kita ambil makanan macam tu kan. Patutnya tak boleh ambil lebih daripada 5 gram saja kan. Okay. Next, kesan kepada kita kan, apabila kita ambil lemak yang tak baik ni banyak kan, dia memberi kesan kepada kesihatan kita lah. Yang pertamanya kolesterol jahat kita jadi tinggi kan. Apabila banyak kolesterol jahat dalam badan kita, dia akan menempel pada saluran darah kita, di bahagian dalam saluran darah kita. Kita bayangkan kalau kita makan sup contoh sup tulang ke kan, bila kita makan sup tulang, bila dia sejuk kan banyak yang melekat pada bibir kita, betul tak? Jadi keras kat bibir kita kan. Itulah dia. Bayangkan yang kat mulut je kita boleh cuci dengan sabun dan sebagainya, tapi yang dah masuk dalam badan kita, yang akan terus pergi ke saluran darah kita, macam mana kita nak cuci? Kan? Jadi kalau kita makan banyak benda-benda macam ni, makin banyak, makin tebal lah dia menempel kat saluran darah kita, menyebabkan saluran darah kita lebih tersumbat, senang dapat darah tinggi, senang dapat stroke kan. Inilah bendanya kan. Lepas tu dia menyebabkan juga visceral fat kita tinggi.
Apabila kita ambil banyak lemak yang tak baik ni, visceral fat ni lemak yang apa, yang berada di bahagian bahagian dalam badan kita lah, dalam bahagian abdomen dekat perut kita, yang membaluti jantung kita, membaluti organ-organ dalam badan kita. Jadi bila lemak visceral ni tinggi, dia menyebabkan kita punya jantung tu susah nak mengempam kan. Jadi rasa berat kat jantung kita. Bila naik tangga cepat rasa semput. Itulah tanda-tandanya kita tinggi visceral fat. Dan puncanya adalah kita makan banyak lemak yang tak baik tu antaranya lah ya. Jadi sebab tu kita perlu kurangkanlah pengambilan lemak-lemak yang tidak baik kan. Lagi satu, apabila kita banyak ambil makanan lemak jahat ni, kita akan lemak yang ada tu akan cepat membiak lah. Kan kita tahu lemak tu dia boleh membiak kan, jadi beranak, jadi satu dia pecah jadi dua, bila dia dah besar dah kembang dia pecah lagi. Jadi apabila kita masukkan je lagi lemak-lemak jahat ni dalam badan kita, dia akan terus membiak dan beranak pinak kan. Bila dah banyak sel-sel lemak tu, susah sikit lah kita nak turun berat badan kan. Jadi itulah yang tadi tu menyebabkan pembuluh darah kita tersumbat kan, dan menyebabkan kegemukan lah. Menjadi kita lemak badan kita bertambah dan kita jadi bertambah berat badan kita. Jadi macam mana kita nak hilangkan lemak-lemak yang tak baik ni? Sekarang ni kita dah lemak badan kita dah banyak kan. Macam mana kita nak hilangkan? Kan? Kita nak letak sabun tak hilang. Tak boleh nak letak sabun dalam badan kita kan. Jadi macam nak hilangkan lemak-lemak jahat dalam badan kita ni, kita perlu amalkan gaya hidup yang sihat lah. Kita perlu exercise lebih kan. Sebab bila kita exercise, kita punya kolesterol baik kita akan meningkat dalam badan kita, kolesterol jahat akan menurun. Dan kita perlu pilihlah makanan-makanan daripada lemak yang baik, pilih makanan yang sihat, kurangkan gula, kurangkan lemak, kurangkan karbo kan. Sebab karbo ke gula ke ni semua menyumbang, apabila diambil secara berlebihan, tidak dibakar, akan menjadi lemak di dalam badan kita kan. Jadi kita tak boleh ambil berlebihan karbo dengan makanan karbo ni kan. Sebab tu kalau dalam nasi tu kita ambil suku je, suku-suku separuh, bukannya satu pinggan penuh macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu saya makan satu pinggan penuh lah nasi. Untuk sihat kita perlu ambil suku saja kan. Itulah sebab karbo yang berlebihan tu akan ditukar jadi lemak. That's why dulu berat badan ni kan gemuk kan dulu. Sebab ni lah, sebab makan lebih karbo. Okey. Selain tu kita tukarlah kita ambil untuk kita turunkan lemak jahat daripada badan kita ni, turunkan visceral fat, turunkan kolesterol jahat daripada badan kita ni, kita perlu ambil lemak-lemak yang baik. Sebab lemak-lemak yang baik ni kan dia punya tugas dia macam dia akan menarik tau, dia akan pegang lemak yang jahat tu kan, kolesterol baik ni akan pegang kolesterol yang jahat tu dan bawa dia keluar, bawa dia ke hati untuk diproses, dibuang keluar. Kan, jadi maknanya apabila kita banyak ambil lemak-lemak baik ni akan mengeluarkan lemak-lemak jahat daripada badan kita. Macam tu kan. Jadi sebab tu kita perlu ambil banyak lemak baik ni, supaya lemak-lemak yang baik banyak ni akan menarik keluar, mencairkan lemak-lemak yang jahat dalam badan kita dan membawa keluar lemak-lemak yang jahat tu. Jadi kita kuranglah lemak jahat daripada badan kita, insya-Allah kan. Jadi lemak yang baik ni banyak ada kat mana? Ada kat olive oil kan tadi kan. Ada olive oil, dia ada dua jenis lah, poly dengan mono unsaturated fat. Kan, lemak yang tidak tepu. Yang ni kalau kita masuk dalam fridge pun dia tak akan jadi beku. Itu omega 3.
Dalam chia seed pun ada lemak yang baik. So ini bentuk table lah. Tapi ini table yang lama sebenarnya. Mungkin ada perlu tukar-tukar sikit. Tapi yang ni dia gambar tak boleh nak tukar kan. Cumanya ingat yang monounsaturated ni ingat minyak zaitun lah. Minyak zaitun dan kacang-kacang lah. Lepas tu yang polyunsaturated ni contohnya ikan lah, minyak ikan. Omega 3 minyak ikan. Betul lemak yang tak baik tu tadi kan, lemak tepu dengan trans fat. Lemak tepu tu kulit ayam, mentega kan, lemak haiwan, dan yang lemak trans tu biskut, kek, pastry, donat, dan makanan-makanan yang lain kan, insyaAllah. Jadi macam mana kita nak turunkan lemak jahat ni? Kan kita kurangkanlah, ambil makanan yang mengandungi trans fat. Trans fat tadi kita dah tahu kan, ada banyak dalam kek, dalam biskut, makanan segera kan. Lepas tu kita elakkan gunakan minyak yang goreng tu berulang-ulang kali. Sebab bila kita goreng minyak yang sama ulang kali, dia akan bertambah trans fat dalam minyak tu. Dan kita banyakkan makanan yang berserat. Sebab serat ni kan bagusnya dia bantu menyerap lemak-lemak, minyak-minyak daripada makanan kita kan. Kalau kita ambil serat sekali kan, masa kita makan tu dia akan menyerap. Jadi minyak-minyak ni tidak diserap masuk ke dalam badan kita, tapi akan keluar daripada badan kita bersama-sama dengan serat tu, bersama-sama dengan najis. Kan. Jadi walaupun kita makan lemak, tapi kalau kita ambil serat yang banyak, jadi serat ni bantu membawa keluar lemak-lemak yang kita makan tu bersama-sama dengan najis. Itu dia punya kebaikan dia. Sebab tu sangat bagus kita ambil serat yang cukup, 25 hingga 30 gram sehari. Dan rakyat Malaysia ni memang kurang ambil serat. Dalam satu studi hanya 6% saja yang ambil cukup serat kat Malaysia ni. Bayangkan kita ni, cuba fikirlah kita ni masuk dalam golongan mana, cukup serat ke tak cukup serat, kan. Jadi untuk dapat serat ni kita kena banyakkanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dalam makanan kita, 5 hingga 7 hidangan sayur-sayuran sehari. Dan kita boleh ambil juga fiber Herbalife tu kan. Kita kurangkanlah untuk kurangkan lagi lemak jahat ni. Paling kita cuba iklim, kurangkan makanan yang berminyak, santan, gula, garam kan. Dan kita amalkan memakan makanan yang tinggi lemak baik, tinggi lemak baik, omega 3 kan. Kita amalkan minyak zaitun, kita kalau boleh kita tukarlah minyak zaitun. Minyak zaitun ni kita boleh letak sebagai sunnahnya minum kan, minum. Sebab dia bagus, minyak zaitun ni. Dia tinggi antioksidan, tinggi antioksidan sebab dia melindungi sel-sel badan kita lah daripada radikal bebas. Dia melindungi sel kita daripada kanser kan. Lepas tu dia awet muda kan, vitamin E. Lepas tu dia ada juga vitamin E, vitamin E bagus untuk kulit kita. Inilah contoh minyak zaitun. Di samping itu kita bersenamlah untuk turunkan lemak badan kita. Bersenam. Bersenam ni dia bantu turunkan kita punya kolesterol jahat dan meninggikan kolesterol baik dalam badan kita, insya-Allah. Jadi perlu ingatlah kita kena kurangkan makanan yang bergoreng, walaupun sayur tumis. Kat Malaysia ni sayur orang tumis dan goreng. Makan sayur tu bagus dah, tapi bila digoreng dan ditumis maka jadilah dia tak sihat kan. Satu, bila dah kena panas tu vitamin-vitamin dia dah habis. Lepas tu kita tambah pula dengan lemak, dengan minyak. Jadi macam sia-sia jugalah bila kita makan sayur goreng kan. Lebih baik kita ambil ulam ataupun sayur yang tak dimasak lah, macam salad kan, ataupun carrot, just potong lalu boleh makan carrot macam tu je. Timun, kan, daun-daun lah, macam-macam daun ulam ada kat Malaysia ni kan. Cuba banyakkan makanan yang fresh, yang tidak dimasak. Lepas tu kita lebihkan makan ikan lah, berbanding makan ayam ataupun daging. Daging ni sunnah dia seminggu sekali je, kan. Kalau kita makan lebih dari seminggu tu dah bahayalah. Dan ayam tu okey sikit, tapi lebih baik kita ambil ikan lebih kerap lah, sebab ikan ni dia
dia kurang lemak jahat, dia ada banyak lemak baik kan. Dan kita cara masakkan pun kita perlu lebihkan yang rebus lah, kurangkan yang bergoreng, lebihkan yang rebus, steam dan grill. Yang ni memang kat Malaysia ni rasa macam tak sedap lah sikit kan. Tapi itulah, kalau nak sihat kita kena pujuk diri lah. Benda ni sebenarnya kebiasaan kita. Kalau kita biasa, lama-lama okey je kan. Kalau kita dah biasa dengan goreng memanglah sedap kan. Tapi ditakuti mengidap. Sebab itulah kita kena cubalah kan. Saya pun ni penglihatan untuk diri saya jugalah. Sebab saya pun masih tinggi juga makan yang goreng-goreng kan. Masih suka sebab dia sedap. Kan. Jadi insya-Allah sama-samalah bila kita cakap lagi dan lagi tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk amal lah. Kan. Insya-Allah kita azam dulu. Slowly insya-Allah Allah Taala bagi kekuatan untuk amal. Ada orang cakap apa ni? Makan ulam-ulaman. Okey, yang ni Puan Zuraizan daripada Ghaffar, ya, bawah Ghaffar. Okey. Right. Okey, dan untuk memudahkanlah untuk memudahkan dapat lemak baik ni, tadi kita dah tahu kan kita perlu 30% daripada pemakanan kita daripada lemak baik. Dan kebanyakan yang bergoreng-goreng tu lemak tak baik kan. Jadi untuk memudahkan kita ni ada omega 3 fish oil kan. Omega 3 fish oil daripada Herbalife yang ni sangat disyorkan lah. Sangat disyorkan sebab dia mudah. Lepas tu dia memang daripada minyak ikan yang berkualiti lah. Dia hasilkan memang Herbalife ni memang dia ternak ikan ni di laut dalam untuk diambil. Omega 3 yang fish oil yang sangat berkualiti insya-Allah kan. Dan sebab lemak baik tu memang kita perlukan dalam badan kita, untuk otak kita, untuk jantung kan. Untuk mengeluarkan lemak-lemak jahat yang bertenggek pada saluran darah kita, pada jantung kita kan. Jadi dia bantu keluarkan lemak-lemak jahat ni kan, mengeluarkan visceral fat. Dan tu bagi ibu-ibu yang mengandung, dia bagus untuk baby, untuk perkembangan otak baby. Dan untuk orang tua pun dia bagus untuk mengelakkan kita, melambatkan kita nyanyuk lah. Orang tua-tua pun perlu ambil omega 3 ni sebab otak kita, jantung kita memang perlukan lemak baik ni. Kan? Dan satu lagi untuk ibu mengandung, dia kurang stretch mark pada perut dia lah. Bukan perut dia bila mengandung kadang-kadang jadi pecah-pecah kat kulit perut kan. Jadi bila ambil omega 3 ni insya-Allah akan mengurangkan stretch mark pada perut ibu-ibu mengandung. So dah habis lah kita bercerita tentang lemak baik dan lemak jahat kan. Harap semua dapat faham lah. Kalau ada nak tanya ke, tak faham ke, boleh chat ataupun boleh tanya terus je. Saya stop share sekejap. Okey. Mak Long pun ada. Okey, terima kasih Mak Long, Janibah, Hafsah, Sarau yang baru-baru masuk ni. Terima kasih kerana sudi melaburkan masa lah belajar dalam kelab kecoh sihat ni kan. Mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak ilmu untuk kita amalkan. Walaupun bukan ilmu baru, kita untuk mengingatkan diri kita lah. Kadang-kadang kita dah tahu tapi masih tak dapat amal kan. Jadi bila kita selalu dengar ni insya-Allah kan lebih mudahlah untuk kita amal. Ada tak soalan setakat ini? Tak ada Okey, saya teruskan. Okey, doktor nak tanya apa kelebihan kita ambil omega 3 berbanding minyak zaitun? Dari segi kalori dan khasiat. Ni siapa ni? Ghaffar tanya. Yang ni kan saya kena study dululah. Ni sebab ni lebih detail lah. Ni lebih detail. Omega 3 dengan minyak zaitun. Dari segi kalori. Kalori pun saya kena tengok dulu, kena check balik. Mungkin Cik Ghaffar pun boleh check berapa kalori kan. Minyak zaitun ni berapa Ju nak tanya wakil dari Kochi, ada yang kata sup tulang ada lemak baik sebab tulang ada prebiotik yang baik. Apa pendapat doktor? Well, saya tak tahu pasal prebiotik tu, tapi sebab dia ada banyak lemak tak baik tu kan, lemak yang kalau kita pun boleh rasa sendiri dekat bibir kita melekat lepas kita makan kan, itu kita bayangkan lemak tu berada dalam saluran darah kita. Kan, so dia akan menyumbat kita punya saluran darah, menyebabkan darah tinggi, menyebabkan jantung kita masalah stroke kan. Jadi
fikir-fikirkanlah, mungkin boleh dapat prebiotik daripada sumber yang lain. Kan banyak lagi sumber lain yang ada prebiotik kan. Kan macam prebiotik tu dalam boleh Google baliklah prebiotik ni. Okey, boleh sebab saya pun bukan pandai sangat kan. Kita sama-sama belajar lah. Saya pun banyak belajar untuk jawab soalan diri sendiri semalam. Kan Google kan. Kan dan belajar lagi lah insya-Allah sebab ilmu Allah ni sangat luas kan, tak akan habis kita belajar. Betul, minyak tumbuh ni daripada tumbuhan, minyak zaitun ni daripada pokok zaitun lah. Omega 3 ni daripada ikan lah, daripada ikan. Gitu. Okey. Okey, kita terus pada nutrisi terus sebab okay, semua dalam ni kan mungkin dah tahulah, cuma kita ulang-ulang balik. Jadi badan kita perlukan nutrisi. Kita ada 5 jenis nutrisi yang kita perlukan lah untuk kesihatan kita kan. Kita perlu karbo, kita perlu apa? Karbo, protein, fiber, lemak baik. Lepas tu kita perlu vitamin dan mineral kan, 6. Jadi itulah kita nak dapat dalam diet kita seharian yang biasa mungkin tak dapat semualah. Tapi alhamdulillah Allah Taala datangkan saintis-saintis 300 orang saintis bergabung tenaga fikir macam mana nak dapatkan dengan mudahlah semua nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh badan kita ni, maka terhasillah terhasillah aloe kan. Aloe concentrate ni kan dia baguslah untuk kesihatan usus kita, membersihkan usus kita, membantu penyerapan membantu penyerapan. Jadi bila kita makan tu zat-zat makanan mudah diserap ke dalam badan kita lah. Kalau kita tak bersihkan usus kita dulu, mungkin makanan tu nutrisinya tak 100% kita serap. Kan bila kita ambil aloe ni insya-Allah dia bantu tambah lagi penyerapan tu sebanyak 40% lagi. Lepas tu dia bantu untuk siapkan usus kita lah mana-mana sebab dia anti-inflammatory juga. Dia bantu kalau ada radang-radang dalam saluran usus kita, dia bantu clearkan radang-radang tu, mengurangkan radang-radang tu. Kan? Jadi bagus untuk menenangkan kita punya usus kita insya-Allah. Lepas tu kita ada tea mix ni bagus untuk tenaga lah. Dia ada antioksidan untuk melindungi sel-sel badan kita, awet muda, bakar lemak kan, bakar dia meningkatkan metabolisme kita. Jadi dengan itu kita akan bakar lebih kalori, secara tak langsung bakar lebih lemak lah pada badan kita. Dan yang nombor 3-nya kita ada shake. Formula 1 shake ni adalah makanan gantian kita. Dalamnya semua dah ada nutrisi yang kita perlukan, dah ada ikan, dah ada nasi dalam tu, dah ada sayur dalam tu kan. Jadi terutamanya masa pagi kan susah kita nak dapatkan makanan yang lengkap dan seimbang ni. Jadi Formula 1 Shake ni sangat membantu. Dia mudah, cepat kita sediakan. Lepas tu dia banyak perisa, kita boleh pilih kan. Kalau rasa boring, perisa cookies boleh ambil. Macam-macam perisa lah. Kita ada juga chocolate mix sekarang kan, Masya Allah kan, boleh tukar-tukar, boleh campur-campur, boleh tambah dengan buah kan, tambah susu ataupun boleh tambah madu kan. Terpulanglah kepada cita rasa masing-masing kan. Cumanya jangan terlebih kalori lah, nanti tak susah nak turun berat badan kan, untuk siapa yang nak turunkan berat badan. Lepas tu jadi yang terbaik ni kita ambil lah 1, 2, 3 ni kan. Kalau kita mampu boleh tambah lagi dengan fiber, boleh tambah lagi protein sebab memang kita perlukan protein dan fiber ni secukupnya kan, ikut badan kita masing-masing kan. Nanti boleh tanya coach lah keperluan protein dengan fiber. Fiber tu insyaAllah semua orang 20 hingga 30 gram sehari. Protein tu berdasarkan kita punya berat badan kita, aktiviti keseharian kita, lelaki, perempuan kita kan, umur kita kan. Jadi lagi berumur kita perlu lebih lagi protein kan. Kalau lebih aktif kita perlu lebih protein. Jadi kita itulah yang protein tu semua ada dalam shake ni dan juga dalam F3 protein kan.
Okey, okey. Jadi alhamdulillah ya, cerita sikit pasal saya punya testimoni lah. Dulu saya ada masalah berat badan 68 lah. Rasa dah berat dah masa ni. Berat, lepas tu selalu sakit kepala. Biasa tengah hari memang saya tidur lama sebab saya sakit kepala. Alhamdulillah bila dah turun berat badan, betul kata dia makan, cara turun 12 kilogram, hilang sakit kepala saya kan. Jadi syukur rasa pun badan lebih ringan, lebih cergas kan. Umur 53 tak rasa macam 53, rasa macam 40-an kan, insya-Allah. Dulu saya tak boleh drive malam tak boleh drive malam sebab mata saya rabun silau. Alhamdulillah sekarang dah boleh drive. Saya pun terkejut. Jadi alhamdulillah. Sebab kita bagi nutrisi yang baik pada badan kita, gunalah untuk repair sel-sel badan kan. Jadi pemulihan lah tisu-tisu badan kita menjadikan kita lebih sihat kan, insya-Allah. Jadi sedikit pasal latar belakang saya. Dulu saya bertugas sebagai pegawai pengigian di klinik pengigian kerajaan selama 20 tahun. Kat sini gambar staf saya di klinik pengigian Balok. Kalau tengok di sini staf saya dulu pun besar-besar juga kan. Sebab itu menunjukkan walaupun bekerja dalam bidang kesihatan, tak semua orang fahamlah tentang ilmu pemakanan sihat kan. Dulu saya pagi-pagi apa tahu? Pagi-pagi mesti nak makan nasi lemak, nasi minyak kan. Itulah makanan breakfast saya dulu. Sebelum start kerja makan tu. Itu pasal lah berat badan makin lama makin tambah, makin lama makin tambah. Lagi satu saya suka minum apa? Minum 3 in 1 punya kopi tu. Kan dalam tu tinggi tinggi creamer kan, tinggi gula. Tapi kita tak perasan. Ingat dulu senang, sedap. Tapi itulah dia sebenarnya kurang tak sihat lah. Sebab dia tak cukup nutrition, lepas tu dia lebih kalori, lebih lemak kan. Jadi tapi tanpa ilmu tu itulah yang terjadi. Sebab tu kita perlu menuntut ilmu kan, ilmu untuk kita sihat kan, insya-Allah. So bila saya dapat hasil tu saya teruja, saya share dengan jiran-jiran saya buka kelas sekejap dulu di Balok. Tapi malangnya tak sampai sebulan tutup sebab PKP tahun 2020 kan, bulan Mac tahun 2020 tu dah PKP. Jadi saya tutup. Alhamdulillah ada pula kelab online. Masa dulu tu kelab Kisah kelab Kisah bersama almarhum Dr. Idrus. Lepas tu sambung dengan kelab Kecoh pula kan. Tapi alhamdulillah sekarang kita dah buka balik kelab secara offline di bersama coach saya, Coach Lin, di Balok jugalah. Jadi alhamdulillah lah. Cumanya di bulan puasa ni kita tutup waktu pagi, malam saja buka untuk moreh kan, siapa-siapa yang berdekatan untuk ambil moreh yang sihat. Okey, saya alhamdulillah syukur dengan dengan kehidupan saya sekarang lah. Saya ada kebebasan masa untuk uruskan keluarga saya ada masa untuk ikram mak ayah saya kan. InsyaAllah boleh balik kampung anytime lah, insyaAllah kan. Dengan izin Allah. Lepas tu saya ada peluang untuk belajar sampai keluar negara bersama Miss Life ni, bersama rakan-rakan coach. Jadi sangat best lah. Peluang tu ada, jadi lebih mudah untuk kita berjalan kan. Mengenal depan-depan orang yang ni. Saya pergi ke Hong Kong lah. Masa tu ada event kat sana untuk kita belajar, tambahkan ilmu kan. Ilmu kehidupan, ilmu pemakanan, macam-macam lah. Kita dapat pengalaman-pengalaman baru pengalaman baru ni lah yang menyebabkan kita jadi insan yang berbeza kan. Daripada kalau pengalaman dia sama je kan, dia akan jadi memang berbeza lah, insya-Allah. InsyaAllah. Lepas tu kita ada sikit lagi masa. Ada tak siapa-siapa nak share testimoni dia? Terutamanya masa bulan puasa ke kan? Macam mana Syekh membantu anda berpuasa? Ada tak? Semalam Mok Long dah share. Thank you Mok Long. Siapa ada kat sini lagi? Ada orang volunteer? Saya sendiri kan alhamdulillah dah masuk 4 tahun lah menggunakan Syekh masa berpuasa, masa bersahur. Jadi alhamdulillah rasa lebih bertenaga, rasa kurang lapar, kurang letih kan. Sampai ke petang pun rasa okey je kan. Boleh je buat kerja macam biasa.
Alhamdulillah. Dan malam kan bila kita ambil tea dengan aloe tu untuk berbuka, alhamdulillah kurang mengantuk lah masa tarawih kan. Kalau ingat dulu sebelum berjumpa nutrisi, masya-Allah sangat ngantuk. Sebab biasanya kita makan tu makan berat kan. Makan berat, lepas tu memang mengantuk lah masa terawih kan. Jadi masya-Allah. Jadi syukur sangat bertemu dengan nutrisi, sangat membantulah untuk kehidupan yang lebih baik lah, dapat beribadat dengan lebih baik, masya-Allah kan. Jadi alhamdulillah. Ada Okay, soalan share? tak ada soalan kot, tak ada orang share kot. Jadi so kita panggillah Coach Aziz untuk wrap up lah. Okey, boleh dipersilakan. Okey, terima kasih Doktor. Okey Coach Aziz. Negatif lah. Skrin besar sangat belakang, green screen. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya ambil masa 2-3 minit je untuk bantu doktor untuk jawab tu. Ni orang tanya, kita ambil kawan ni minyak zaitun. Kata sok tulang adalah lemak baik sebab ada pada soalan ni. Okey, terima kasih Dr. Ju nak tanya. Dr. Ju nak tanya ada wakil. Okey, ni soalan je. Okey, pertama sekali kita kena tahu prebiotik tu apa. Kena tahu prebiotik tu. Prebiotik tu adalah satu bakteria baik yang ada secara semula jadi dalam usus manusia. Kita lahir-lahir tu dah ada dah prebiotik ni. Okey, sebab tu kalau baby je digalakkan untuk ambil susu ibu sebab dalam susu ibu memang ada kandungan prebiotik yang tinggi lah. Jadi dalam usus manusia ni ada 85% prebiotik yang baik. Okey, orang kata bakteria baik dan 15% bakteria jahat. Kalau benda tu berlaku terbalik itulah yang masalah berlaku gangguan dalam usus manusia tu. Berbalik kepada soalan ni yang kata sup tulang adalah ada prebiotik. Okey. Dia bukan sup tulang tu tahu, dia lemak tepu daripada haiwan, dia memang ada prebiotik. Apa-apa lemak tepu daripada haiwan memang dia ada prebiotik. Tetapi lemak tepu dalam haiwan ni dia tidaklah sebahaya lemak tepu dalam proses food. Kena ingat dia tidak sebahaya lemak tepu dalam proses food tu. Sebab bila masak sup ni biasanya kita letak bahan-bahan sup tu, contohnya kayu manis, kita letak bunga cengkeh, contoh-contoh benda-benda macam tu. Yang tu yang membantu anti keradangan daripada rempah ratus tersebut. Dan dalam sup tu memang ada prebiotik, tetapi janganlah ambil terlalu banyak. Masalah orang kita ni bila sedap dia makanlah banyak. Jadi dia datang sekali dengan lemak tepu. Prebiotik ni dia ada sekali dengan lemak tepu. Dia terhasil daripada lemak tepu. Jadi kalau kita makan secara berlebihan dia boleh memudaratkan. Sebab tu jarang orang ambil lemak tepu daripada binatang ni kena penyakit jantung. Jarang. Kecuali dia ambil memang banyak sungguh lah. Sekali dia makan 2-3 mangkuk, lepas tu 2-3 kali sehari, itu memang akan efek kepada kesihatan dia. Tapi kalau setakat dia makan semangkuk biasa tu, tak ada masalah. Tetapi kalau ambil semangkuk tu pun, prebiotik ni tak cukup untuk cover badan dia. Tak cukup untuk cover keperluan prebiotik, terutama sekali kita yang dewasa ni. 85% prebiotik tu susah kita nak dapat. Okey, jadi boleh makan tapi jangan keterlaluan dan memang ada prebiotik daripada sup tulang tersebut yang datang daripada lemak tepu. Bukan sup tulang je, lemak tepu daripada haiwan ada prebiotik. Okey, itu saja perkongsian saya. Moga jadi bermanfaat kepada semua rakan-rakan dalam ni. Saya serah pada host kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach Aziz, tunggu sekejap boleh? Boleh. Ada soalan lagi tu pasal omega 3 dengan minyak zaitun tu. Perbezaan dia. Gafar tanya. Mana soalan dia? Omega 3 dengan kelebihan kita ambil omega 3 berbanding minyak zaitun. Dari segi kalori. Dari segi kalori. Okey. Kalori dan khasiat. Okey, khasiat dia lebih kurang sama je. Sebab tu minyak zaitun ni bagus kita ambil pada waktu pagi, tetapi kita ambil sesudu je. Janganlah ambil banyak. Kalau nak makan dalam bentuk salad, korang buatlah dressing. Jangan begitu buat deep fried pula. Pergi cari minyak yang boleh goreng tu, tak payah. Korang buat yang dressing je kalau nak ambil. Okey. Tapi omega 3 daripada minyak zaitun ni memang kita tahu ni adalah makanan sunnah. Okey, makanan sunnah yang memang dalam Al-Quran pun dah ada sebut dah minyak zaitun ni. Tapi kalau benda yang sebut dalam Al-Quran ni kau tak payah nak pertikaikan lagi lah. Memang terbaik lah. Cuma minyak zaitun ni dia ada satu benda je. Dia ada masalah dia dari segi kalori je. Khasiat dia memang bagus. Cuma jangan ambil secara berlebihan lah. Nanti masalah nak turun berat badan. Okey, sebab makanan yang berasaskan omega 3 ni makanan yang membantu menurunkan lemak jahat dalam badan kita dengan lebih pantas berbanding dengan kita senaman.
Okey, macam omega 3 ni pula, omega 3 fish oil ni dia minyak ikan yang diproses, yang ada lemak baik dalam dia tu, yang dah diproses, yang jadi bentuk dalam bentuk kapsul. Mana-mana kau boleh ambil, terpulang kau nak ambil yang mana kau suka, khasiat sama cuma kalori berbeza. Itu saja. Betul lah jawapan Ghaffar tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Coach Aziz. Harap dapat menjawablah, dapat mencerahkan lagi lah apa-apa yang kita muskil tu kan. Jadi dah lebih masa sikit, kita share untuk esok kita ada insya-Allah bersama dengan Maulana Ruhul Amin sekali lagi dalam Tazkirah Ramadan. Okay, kalau yang pertama dulu di cerita pasal niat kan, betulkan niat kita untuk sihat ni, kenapa nak sihat, kenapa nak buat bisnes sebelah. Yang kedua di cerita pasal apa amalan-amalan kita lah, sebab mati dah dekat, dia